اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. InsyaAllah tuan-tuan, untuk nama baik lagi majlis kita pada malam ni, marilah sama-sama kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menambah lagi keberkatan, keredaan, rahmat, dan lebih lagi kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وعلى آله وأصحابه وتابعا تابعا لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم يسر ولا تعسر. رب تمم بالخير يا فتاح يا عليم. افتح لنا فتوح العارفين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita bertemu dan kita bersua lagi pada malam ini, dan sama-sama kita mengharapkan semoga pertemuan kita pada malam ini Allah SWT penuhkan dengan keberkatan dan keredaan rahmat, dan lebih-lebih lagi kita harapkan Allah SWT mengampuni segala dosa kita insya-Allah.
Dan insya-Allah tuan-tuan, kita juga rasa bersyukur sangat-sangat kerana pada tahun ini Allah Ta'ala izinkan juga ke atas kita untuk menemui satu sambutan yang sangat agung, sangat besar. InsyaAllah pada hari Khamis ni bertepatan dengan 12 Rabiul Awal, kelahiran agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam penutup bagi sekalian nabi dan rasul. Keagungannya bukan hanya sekadar di kalangan kita, apatah lagi yang dipanggil sebagai manusia, bahkan kehebatan dan keagungan, kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu merangkumi kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sampaikan pernah diceritakan oleh Nabi Allah Adam alaihissalam, ketika Nabi Allah Adam alaihissalam memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala atas kesilapan dan kesalahan, beliau berdoa, baginda berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kemudian disambung lagi dengan bibarkati Muhammad Rasulullah, sehingga kan Allah bertanya kepada Nabi Adam alaihissalam, wahai Adam, daripada mana kau tahu tentang Muhammad? Daripada mana kau tahu tentang Muhammad? Lalu Nabi Allah Adam alaihissalam menceritakan bahawa ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada malaikat Israel untuk memasukkan roh Nabi Allah Adam ke dalam jasad Nabi Allah Adam, roh tadi dimasukkan. Bila sampai ke mata Nabi Allah Adam alaihissalam, roh tu dimasuk daripada kepala, dimasuk daripada kepala tadi, masuk sampailah ke muka, kemudian ke dada, mata mula terbuka, pandang ke atas, pandang ke bawah, ke kanan, ke kiri. Dan ketika itu aku terpandangkan kalimah nama Engkau wahai Tuhan, iaitu Allah, Allah Azza wa Jalla, di arash Allah Subhanahu wa ta'ala. Terpandang nama Allah di arash. Kemudian di samping arash itu, di samping nama Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada satu nama yang disebut, yang tertulis dengan Muhammad Rasulullah. Maka aku yakin bahawa satu nama yang sangat hebat, mana mungkin boleh duduk di situ kecuali seseorang ataupun sesuatu yang sangat agung dan sangat kau kasihi. Itu di antara yang diceritakan sendiri bagaimana keagungan yang Allah berikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan tidak ada makhluk yang agung Allah berikan kepada Rasulullah SAW, diletakkan nama sebanding dengan nama Allah Subhanahu wa taala di arash Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan sampai tahap diceritakan bahawa Allah SWT tanya kepada Nabi SAW. Allah Ta'ala bertanya kepada Rasulullah, wahai Muhammad, kau tahu tak kenapa aku jadikan alam ini? Wahai Muhammad, kau tahu tak kenapa aku jadikan alam ini? Lalu Rasulullah SAW malu. Bila malu, tertunduk Rasulullah SAW. Rasulullah ni seorang pemalu yang sangat kuat dan sangat rendah diri. Dan dia tahu bahawa setiap pertanyaan Allah SWT itu pasti ada satu benda ataupun perkara yang menggambarkan rasa cinta Allah kepada dia. Lalu bila jika mana Allah SWT bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Muhammad, kau tahu tak kenapa aku jadikan alam ini? Rasulullah tunduk, senyap, malu dan tidak berkata-kata. Sehingga kan Allah menjawab, wahai Muhammad, aku jadikan alam ini kerana engkau. Aku jadikan alam ini kerana engkau, wahai Muhammad. Lalu Allah Ta'ala bertanya lagi, wahai Muhammad, kau tahu tak kenapa aku jadikan engkau? Wahai Muhammad, kau tahu tak kenapa aku jadikan engkau? Lalu Rasulullah SAW itu semakin tunduk malu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kan digeling, tersipu malu.
Lalu Allah sendiri pun menjawab, wahai Muhammad, aku jadikan engkau kerana aku. Aku jadikan engkau kerana aku. Betapa gambaran yang diberikan oleh Allah SWT bahawa dekatnya dan cintanya Allah SWT kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sehinggakan sampaikan keagungan Nabi SAW itu digambarkan hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Hebat tak hebat keagungan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tuan-tuan, sehinggakan bila Jibril alaihissalam bersama dengan Israel dan juga Israfil datang menemui Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, menceritakan kepada Nabi Allah Ibrahim tentang bahawa Sarah dalam keadaan hamil. Maka ketika itu terkejut Nabi Allah Ibrahim, kerana ketika itu Nabi Allah Ibrahim usianya hampir 100 tahun, dan Sarah sendiri tuan-tuan usianya hampir 90 tahun. Lalu Ibrahim kata, wahai Jibril, mana mungkin Sarah boleh mengandung lagi, sedangkan aku seorang lelaki yang tua dan berputus asa. Maksud putus asa ni, mana mungkin dapat anak lagi umur 100 tahun. Dan Sarah sendiri menyahut, wahai Jibril, mana mungkin aku hamil, kerana aku orang tua, aku mandul, dia kata. Lalu Jibril kata, wahai Ibrahim, Allah berikan anak melalui Sarah dengan namanya Ishak, dan anak Ishak itu Yaqub. Jadi selepas daripada peristiwa itu, Jibril bersama dengan Israfil balik, terus pergi ke Sodom. Pendekkan cerita. Jadi yang tinggal Nabi Allah Ibrahim, sehingga Nabi Allah Ibrahim itu berdoa pada Allah SWT, wahai Allah, kenapa begitu besar kau berikan kelebihan kepada Ishak? Kenapa begitu besar kau berikan kelebihan kepada Ishak dalam keadaan dia membesar bersama aku? Kemudian dijadikan anak keturunan daripada Ishak itu para nabi, dan daripada kalangan mereka diturunkan kitab. Sedangkan Ismail engkau asing dan kau pisahkan. Ditanya, kau asing dan kau pisahkan, kenapa kau tak berikan kelebihan sebagaimana Ismail tadi, sebagaimana Ishak? Lalu Allah SWT menjawab, wahai Ibrahim, ku berikan kelebihan kepada Ishak, anak keturunan para nabi, dan juga kitab kepada mereka. Dan kuberikan kelebihan kepada Ismail, seorang anak penutup bagi segala para nabi dan rasul, dan manusia agung seluruh alam. Manusia agung seluruh alam. Itu sebabnya sehebat-hebat sebelah daripada Ishak, Yaqub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, sampailah kepada Nabi Allah Isa, tetapi tak sehebat sebagaimana Allah berikan kepada Nabi Allah Ismail. Daripada sumpi Nabi Allah Ismail itu turun keturunan, sehingga lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tuan-tuan, kisah bermula bila tika mana ayahanda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengahwinkan Abdullah, bapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ni tuan-tuan adik-beradik kepada Abu Talib, satu mak satu ayah. Abdul Muttalib ni dia ada beberapa orang isteri, dan isteri salah seorang daripada isterinya tu lahir anak, iaitu Abdullah dan juga Abu Talib. Itu kenapa? Sebab Abu Talib tu terlalu rapat dengan Abdullah dan terlalu rapat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dikahwinkan Abdullah tadi dengan Aminah. Dengan bermula isteri Abdul Muttalib tadi tuan-tuan melihat dan meliti wanita yang paling soleh, yang paling baik, yang terpelihara imannya. Kerana Abdul Muttalib ketika itu sendiri pun tuan-tuan masih lagi beramal dengan agama Hanif. Agama Hanif itu agama yang dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Keturunan susur jalur Nabi SAW naik ke atas tuan-tuan, sampailah kepada Nabi Allah Ismail, sampai kepada Nabi Allah Ibrahim. Tidak ada, ini hadis sahih, tidak ada susur jalur yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tetap beriman dengan agama Hanif dan tidak pernah menyembah berhala. Itu janji bersihnya tadi. Jadi bonda kepada Abdullah itu mencari seorang perempuan, sehingga sampai akhirnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala menemui seorang wanita yang solehah, yang baik akhlaknya, yang tidak pernah duduk di tengah-tengah khalayak ramai,
Sehingga akhirnya tertariknya bonda kepada Abdullah tadi dipinang dan dipendekkan cerita dikahwini. Bila dikahwin, tuan-tuan, duduklah serumah di Mekah ketika itu. Tak sampai 2 bulan, akhirnya Abdullah mengambil keputusan untuk pergi ke Syam. Perjalanan ke Syam, untuk apa ke Syam, tuan-tuan? Untuk melakukan dagangan. Ni yang dia buat ni, kerja. Dia ambil keputusan ketika tu, tidak diketahui lagi bahawa Aminah tu sedang hamil. Jadi perjalanan tadi terus pergi ke Syam. Waktu balik daripada Syam, tuan-tuan singgah ke Yathrib. Kalau hari ini dipanggil Madinatul Munawwarah. Jadi bila balik tadi, singgah ke Yathrib, tuan-tuan, ke Madinatul Munawwarah, perkampungan Aminah tadi, tuan-tuan. Bila keluarga belah Aminah dapat tahu Abdullah datang balik daripada berdagang, lama dah tak jumpa daripada selepas perkahwinan. Jadi mereka bawa Abdullah ni daripada satu rumah ke satu rumah, satu rumah ke satu rumah, satu rumah ke satu rumah. Dijamunya Abdullah tadi, tuan-tuan. Sampailah satu tahap atau peringkat, tuan-tuan, masa nak pulang. Abdullah tadi nak pulang semula ke Mekah. Bila nak pulang ke Mekah, tuan-tuan, keluarga-keluarga yang berada di Yathrib ni dibungkuskan bekalan. Di antara bekalan-bekalan makanan tu nak disampaikan kepada Aminah. Jadi diletakkan siap-siap, tuan-tuan, di atas unta Abdullah tadi. Jadi ketika itulah, tuan-tuan, waktu Abdullah naik ke atas unta tadi, dia naik atas unta, tiba-tiba rebah. Tiba-tiba rebah daripada unta tadi. Jatuh rebah, tuan-tuan. Ketika itulah mula jatuh sakit. Tak lama kemudian terus meninggal dunia. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, berita meninggal dunia Abdullah ni, tuan-tuan, sampailah kepada Abdul Muttalib, sampailah kepada Aminah. Sehinggakan ayahanda Nabi SAW ditanamkan di Yathrib, tuan-tuan, ketika itu. Jadi sampailah kesedihan yang tak terhingga. Baru bersama dengan Abdullah tak sampai 2 bulan. Dia menyebutkan kata 2 bulan perkahwinan tu, hanya 2 bulan saja. Bahkan para ulama menyebutkan tidak lebih hanya sekadar nak memindahkan cahaya Muhammad daripada sulbi Abdullah pergi kepada rahim Aminah. Hanya sekadar tu saja. Sehinggalah sampai Aminah sendiri dia tak tahu dia sedang hamil. Sampai satu ketika Allah SWT datangkan Nabi Allah Adam AS. Nabi Allah Adam AS, tuan-tuan, dalam kitab berjanji diceritakan hampir setiap bulan dia datang turun ke langit dunia dan menemui Aminah. Setiap bulan. Dan menceritakan kepada Aminah bahawa dia sedang hamil dan sedang menghamilkan seorang anak, seorang Nabi akhir zaman. Diceritakan. Bahkan ada riwayat kata bertukar-tukar, sama ada di antara Nabi Allah Adam AS ataupun Nabi Allah Musa AS akan turun menemui Aminah. Itu sebabnya Aminah tahu bahawa dia sedang hamil. Dan dia hamil itu adalah seorang anak yang akan diangkat menjadi seorang Nabi akhir zaman. Jadi perjalanan Aminah tadi, tuan-tuan, dalam keadaan hamil 9 bulan tu, diceritakan bahawa dia tidak sebagaimana perempuan-perempuan lain yang hamil. Perempuan-perempuan lain hamil tu, tuan-tuan, dalam keadaan sakit, loya, keadaan teringin, perut yang berat, semakin besar, badannya sakit, macam-macam. Orang perempuan kita, tuan-tuan, melalui situasi keadaan hamil 9 bulan. Tetapi tidak sebagaimana Aminah. Aminah, tuan-tuan, dia hamil, dia tak rasa. Dia tak rasa sakit, dia tak rasa berat, dia tak rasa loya, dia tak rasa teringin. Panggil apa orang mengandung, perempuan mengandung teringin, panggil apa? Ngidam. Dia tak ada rasa mengidam. Tak ada sifat-sifat, tanda-tanda kehamilan ataupun sifat-sifat seorang wanita hamil itu tidak ada pada Aminah ketika itu. Memang Allah Ta'ala mudahkan perjalanan Sayyidatina Aminah radhiyallahu anha menghamilkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, Abdullah, dia meninggal dalam keadaan meninggalkan seorang khadam ataupun seorang pembantu yang dipanggil Ummu Aiman. Jadi perginya Sayyidina Abdullah ni, tuan-tuan, dalam keadaan Aminah tadi ditemani oleh Ummu Aiman. Duduklah berdua selama sepanjang hamilnya Aminah tadi dengan Ummu Aiman tadi, tuan-tuan. Disebut nama Ummu Aiman ni Ummu Aiman Al-Habshi. Al-Habshi nama dia. Orang khadam daripada Abdullah, diduduk dengan Sayyidatina Aminah radhiyallahu anha. Jadi sampailah 9 bulan, tuan-tuan, pagi hari Sabtu
bermula daripada hari Sabtu. Sabtu, Ahad, Isnin pagi. Sabtu tu tuan-tuan pergi ke Ahad, Ahad malam. Hari ni hari apa? Ahad. Jadi terbenamnya matahari malam tu tuan-tuan, Yathrib ketika itu sudah dihuni oleh penduduk ataupun Bani Israel, ataupun dipanggil apa? Kaum Bani Israel. Satu lagi dipanggil apa tuan-tuan? Tak dipanggil Bani Israel. Allahumma salli alaihi wasallam. Penduduk Madinah, Yathrib ketika tu yang menghuni keturunan Nabi Allah Yaqub alaihissalam. Siapa? Tak dipanggil Bani Israel. Satu lagi nama. Ingat tuan-tuan? Bukan. Satu lagi. Kaum, dia bukannya Arab, daripada Bani Israel juga, tapi tak dipanggil Bani Israel. Ingat tak? Keturunan Nabi Allah Yaqub, Bani Israel. Dia Bani Israel, tapi tak dipanggil Bani Israel. Apa tak dipanggil tuan-tuan? Panggil Aus dan Khazraj. Tu panggil apa tu? Dia punya darah tu panggil apa, ingat tak? Jadi mereka ni tuan-tuan, Bani Israel ni, kita panggil Bani Israel lah. Bani Israel tuan-tuan, dia mengharapkan bahawa Nabi akhir zaman ni lahir daripada kalangan mereka, selepas daripada Nabi Allah Isa alaihissalam. Jadi mereka mencari tempat dan mengkaji setiap tanah di mana akan lahirnya Nabi akhir zaman tu, kerana harapan mereka tu supaya Nabi akhir zaman tu tuan-tuan akan lahir daripada kalangan mereka. Itu sebabnya perpindahan daripada Palestin tu tuan-tuan pergi ke Yathrib tu tujuannya. Mereka duduk menempati Yathrib tu dengan masa yang sangat lama tu tuan-tuan, tujuannya supaya Nabi akhir zaman tu lahir di situ daripada kalangan mereka. Itu yang suatu Ahad malam tu tuan-tuan, salah seorang daripada kalangan mereka tadi mendapati ada anak bulan yang jatuh. Ada anak bulan jatuh, anak bintang, bukan anak bulan, anak bintang jatuh tuan-tuan. Ketika tu dia terjerit-jerit. Dia pekik tuan-tuan sekuat-kuat sehingga seluruh Yathrib mereka bangun malam tu tuan-tuan. Kerana apa? Mendapati bahawa anak bintang itu memberikan gambaran bahawa hari ini, malam ini, pagi ini akan lahir seorang Nabi akhir zaman. Tu akhirnya bila keluar saja mereka tanya, kenapa? Dia kata, aku mendapati anak bintang jatuh. Dia kata, aku mendapati anak bintang jatuh menggambarkan bahawa Nabi akhir zaman yang kita tunggukan selama ni telah lahir. Akan lahir, dia kata, pada malam ini, pada pagi ni. Tu akhirnya mereka ketuk pintu tuan-tuan. Setiap pintu rumah yang berada di Yathrib ketika tu tuan-tuan diketuk. Bila diketuk tuan-tuan, ada tak wanita hamil? Tak ada. Kalau ada saja dalam keadaan nak melahirkan, tak ada. Sampai peringkat tuan-tuan riwayat menceritakan, malam tersebut tuan-tuan, ada sekalipun ibu yang melahirkan, tetapi ibu melahirkan anak perempuan di Yathrib. Ada sekalipun ibu yang melahirkan pada malam itu di Yathrib, dia melahirkan seorang anak perempuan, bukan lelaki. Kerana syarat jadi Nabi mesti lelaki. Di malam tu tuan-tuan tak ada seorang pun yang melahirkan lelaki. Jadi mereka tu rasa hampa, sedih mereka, kerana harapan mereka tuan-tuan sepatutnya Nabi akhir zaman tu sebab mereka dah tahu. Ya Allah SWT sendiri gambarkan tuan-tuan dalam Quran bahawa mereka ni tuan-tuan daripada kalangan Bani Israel ni menanti-nanti, cukup menanti Nabi akhir zaman ni tuan-tuan, sampaikan tahap mereka jauh lebih kenal Nabi Muhammad SAW dibandingkan anak-anak mereka sendiri. Kenapa tuan-tuan? Kerana mereka meneliti sangat perinci tuan-tuan tentang tanda-tanda kenabian yang akan dibangkitkan Nabi akhir zaman. Jadi itu peristiwa yang berlaku di sana tuan-tuan di Yathrib pada malam tu. Pagi tu tuan-tuan Aminah dah mula rasa sakit. Jadi bila dia rasa sakit saja tuan-tuan, dia minta kepada Ummu Aiman. Kan tadi pembantu dia. Dia minta kepada Ummu Aiman, wahai Ummu Aiman, tolong cari sesiapa yang boleh bidankan kelahiran. Kerana tanda-tanda kelahiran dah ada. Dah mula rasa sakit. Jadi Ummu Aiman pun tuan-tuan dia keluar, riwayat menceritakan dia bawa unta. Dia keluar unta. Dia pun tak tahu nak ke mana.
Dia tak tahu nak ke mana. Kerana pagi subuh tu tuan-tuan, orang dalam keadaan tidur. Jadi pagi tu tuan-tuan, dia tarik unta tu tuan-tuan. Unta tu yang tarik Ummu Aiman tadi. Unta tadi tarik Ummu Aiman tuan-tuan, berjalan bawa Ummu Aiman sampailah di penghujung Mekah tuan-tuan. Dekat situlah sampai satu rumah. Waktu tu tak ada jalan lain, dia ketukkan rumah tadi tuan-tuan. Rumah siapa tadi? Iaitu rumah Ummu Syifa. Yang buka pintu tadi Ummu Syifa. Siapa Ummu Syifa tuan-tuan? Mak kepada Abdul Rahman bin Auf. Jadi Ummu Syifa buka pintu, tanya, wahai Ummu Aiman, apa? Dia kata, Aminah nak melahirkan anak, nak melahirkan. Jadi minta tolong bantu untuk bidankan Aminah. Jadi Ummu Syifa pun siap-siap tuan-tuan. Lalu mereka pun pergi kembali ke rumah Aminah. Sampai ke rumah Aminah tuan-tuan. Ketika tu, bila dibuka pintu, Aminah dah mula semakin sakit. Dan ketika itulah tuan-tuan, riwayat menceritakan manusia yang ada ketika tu ada Ummu Syifa, Ummu Aiman, kemudian dengan Suwaibah. Siapa Suwaibah? Khadam kepada Abu Lahab. Itu 3 orang tu tuan-tuan. Ummu Aiman, Ummu Syifa, dan juga Suwaibah, pembantu khadam kepada Abu Lahab. 3 orang manusia dan 3 orang wanita suci Allah Ta'ala turunkan ketika tu. Hawa, isteri Fir'aun, Asiyah, dan juga yang ketiga Maryam. 3 orang. Jadi 6 orang tuan-tuan menyambut kelahiran Nabi SAW. Bila lahir saja tuan-tuan, waktu tu diceritakan dalam kitab Berjanji pula bagaimana suasana pagi ketika Nabi SAW nak dilahirkan tu tuan-tuan. Ketika tu langit dalam keadaan sangat terang. Langit sendiri terang walaupun waktu tu waktu subuh. Dan juga keadaan dunia ketika tu tuan-tuan, bumi ketika tu angin yang sangat kuat, sepoi-sepoi. Kuat tapi sepoi-sepoi. Dia sepoi-sepoi. Itu diceritakan dalam kitab Berjanji tuan-tuan. Binatang dalam keadaan terpekik kerana mereka tahu pagi tu akan lahir seorang Nabi akhir zaman yang dinanti-nantikan ketika tu tuan-tuan. Sehinggalah sampai satu peringkat bila Nabi SAW dilahirkan pada pagi Isnin, bulan Rabiul Awal tahun gajah. Itu dia tuan-tuan. Bulan Rabiul Awal tahun gajah. Itu sahih. Tarikh dia itu khilaf. Sebab Nabi SAW tak sebut bila tarikh. Kebanyakan para ulama menggunakan 9 Rabiul Awal tahun gajah. 9 Rabiul Awal tahun gajah. Tetapi yang ma'ruf 12. Macam mana itu tuan-tuan? Begini. Kebanyakan para ulama ittifaq ataupun sepakat kata Nabi lahir pada 9 Rabiul Awal tahun gajah. Tetapi ma'ruf, maksud ma'ruf ni yang banyak dikenali daripada kalangan umat Islam, yang mereka tahu adalah 12 Rabiul Awal. Tapi tak ada masalah. Yang penting Rabiul Awal. 9 ke 12 ke, ada yang kata sampai 21, tu semua khilaf. Tapi yang kuat 2 tu tuan-tuan. Di antara 9 ataupun 12 Rabiul Awal. Jadi Rasulullah SAW pagi tu lahir tuan-tuan, pagi Isnin. Yang sahihnya Rabiul Awal tahun gajah pagi Isnin. 3 ni tak ada khilaf. Tu memang sahih Bukhari. Jadi bila lahir Nabi SAW disambut oleh Ummu Syifa tadi tuan-tuan. Riwayat menyatakan bahawa lahirnya Rasulullah tadi tak sebagaimana lahir anak-anak yang lain. Kita ni bila lahir tuan-tuan mungkin darah di badan, kemudian ada pula dekat badan kita tu lemak-lemak dan sebagainya. Tapi Rasulullah lahir dalam keadaan bersih suci. Bersih suci tuan-tuan. Dan riwayat menyebutkan, ada riwayat kata Rasulullah lahir tu tuan-tuan dalam keadaan dah siap sunat. Dah siap sunat tuan-tuan. Sebegitu sekali Allah Ta'ala berikan kemuliaan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila lahir saja tuan-tuan dah dibalut, cahaya semakin keluar daripada tubuh Nabi. Lahir tadi tuan-tuan cahaya yang sangat kuat. Bila lahir cahaya yang sangat kuat tadi, itu yang Aminah minta kepada Ummu Aiman, supaya Ummu Aiman itu dia masukkan ataupun sumbat kain pada setiap lubang-lubang yang ada pada rumah tadi. Setiap lubang-lubang tu tuan-tuan disumbat. Rumah orang Arab ni kan dia panggil apa? Dia tak macam kita batu, rumah Arab dulu. Dia tanah liat. Jadi tanah liat kering ni tuan-tuan, dia berkeping-keping. Ada ketika sampai tahap tanah liat tu pecah dan kadang-kadang berlubang-lubang.
Bahkan tingkap dia, pintu dia. Jadi dulu semua tu ditutup dengan kain tadi tuan-tuan, disumbat. Kenapa? Cahaya yang terlalu kuat sehinggakan menyeluruh dan sehinggakan sampai tahap setiap pelusuk kawasan yang ada di Mekah ketika itu tidak terlepas terkenanya cahaya yang datang daripada rumah Aminah. Pada waktu tu tuan-tuan, seluruh penduduk Mekah, kalau bahasa kita tu bising, geger tuan-tuan kerana mendapati cahaya tadi. Mereka berkumpul tuan-tuan di rumah Aminah. Dan kebiasaan adat bagi orang Arab pula, anak bila lahir tuan-tuan, yang melihat dan menatapnya orang pertama mesti ayah dia. Mesti ayah dia. Dia tak boleh orang lain. Azan.
Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah SAW lahir tuan-tuan, disambut dengan Ummu Syifa, diikuti dengan Ummu Aiman dan Suhaibah. Kemudian selain daripada itu Allah Ta'ala turunkan juga daripada syurga, iaitu Hawa, ninda kita. Kemudian ninda kita Asiah, isteri kepada Fir'aun yang beriman pada Allah SWT, dan juga Maryam, bunda kepada Nabi Allah Isa AS. Jadi bila lahir saja tuan-tuan, cahaya yang terlalu kuat tadi diminta, Aminah minta Ummu Syifa, Ummu Aiman, supaya dimasukkan setiap lubang tutup. Ketika itu dah mula daripada cahaya yang kuat tadi, penduduk Mekah tu dah mula menunggu datang tuan-tuan kerana mendapati cahaya itu terlalu kuat daripada rumah Aminah. Jadi bila Rasulullah lahir saja tadi tuan-tuan, dibalutnya pada Rasulullah SAW, diletak dalam satu dulang, kemudian ditutup dengan satu bekas besi. Kenapa tuan-tuan? Syarat ataupun adat bagi orang Arab, orang pertama yang melihat anak yang lahir mesti seorang bapa. Jadi disebabkan Rasulullah SAW lahir tuan-tuan tanpa bapa, bapa, anak yatim, sudah kematian, wafatan ayahandanya. Jadi orang yang bertanggungjawab untuk melihat Rasulullah ni adalah datuk dia. Yang akhirnya tuan-tuan Aminah minta supaya Ummu Aiman letak Rasulullah ni, letak dalam dulang, ditutup supaya cahaya tadi tidak keluar lagi. Dan akhirnya diletakkan dalam satu bilik. Diletak dalam satu bilik dan minta kepada Suhaibah supaya Suhaibah pergi cari Abdul Muttalib, bagi tahu bahawa Aminah dah melahirkan anak. Jadi akhirnya tuan-tuan Suhaibah keluar tuan-tuan pergi cari Abdul Muttalib, datuk Nabi SAW. Sampai di tengah-tengah jalan bertemu dengan Abu Lahab. Jumpa, panggil apa? Bertembung. Bertembung tuan-tuan dengan Abu Lahab. Bila tembung dengan Abu Lahab tanya, wahai Suhaibah, nak ke mana? Dia kata, aku nak cari Abdul Muttalib. Kenapa? Dia kata, nampak tergesa-gesa. Tergesa-gesa tadi. Lalu Suhaibah kata, wahai Abu Lahab, dia kata, Aminah telah melahirkan anak. Terkejut Abu Lahab tuan-tuan. Dia terkejut. Bila terkejut saja tuan-tuan, anak lelaki ke anak perempuan? Anak lelaki. Lagi terkejut tuan-tuan. Terkejut rasa seronok sangat. Sehingga ketika riwayat menceritakan tuan-tuan, ketika itu saat itu juga, kerana terlalu seronoknya Abu Lahab mendengarkan bahawa adik ipar dia Aminah, isteri kepada Abdullah. Abdullah ni tuan-tuan sangat-sangat disayangi oleh seluruh adik-beradik dan seluruh penduduk Mekah. Bila sebut je Abdullah tu tuan-tuan sangat-sangat disayangi. Jadi bila kata Aminah melahirkan anak daripada zuriat Abdullah tu tuan-tuan, mereka rasa teruja sangat. Sedangkan sifat kasih sayang yang ada dalam hati, dalam diri setiap manusia ataupun mereka yang berada sekeliling Mekah ketika itu tuan-tuan, tidak lain hanyalah Allah letakkan tanda Rahman dan Rahim Allah yang sangat terpancar-pancar lahir daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan teruja sangat tadi tuan-tuan, sampaikan Abu Lahab ketika itu tuan-tuan dia memerdekakan Suhaibah. Waktu tu juga aku pendekkan kerana terlalu seronok, dia kata, aku gembira sangat adik ipar aku lahirkan anak lelaki, dia kata, daripada adik kesayangan aku Abdullah, maka aku merdekakan engkau wahai Suhaibah. Seronok pagi tu tuan-tuan Suhaibah. Lalu Suhaibah pun tu berlari tuan-tuan, dia berlari. Sampailah pergi ke Kaabah. Ketika tu tuan-tuan mendapati Abdul Muttalib dalam keadaan sedang tawaf tuan-tuan di Kaabah. Jadi waktu tengah tawaf, panggil Abdul Muttalib tadi. Abdul Muttalib tulis tuan-tuan, kenapa Suhaibah tanya. Lalu Suhaibah kata, wahai Abdul Muttalib, Aminah dah selamat melahirkan anak lelaki ke perempuan, anak lelaki. Riwayat menceritakan ketika dia tawaf tu tuan-tuan, baru pusingan yang ketiga. Itu yang dia terus pergi berlari tuan-tuan dengan Suhaibah balik ke rumah Aminah. Bila balik semula ke rumah Aminah tu tuan-tuan, sampai dekat sana tuan-tuan, diketuk pintu, dibuka pintu. Lalu dia tanya, Abdul Muttalib tanya, wahai Aminah, sihat? Dia kata, baik. Di mana anak? Dia kata, di mana anak? Wahai ayah, dia kata, anak ada dekat dalam bilik. Buka pintu bilik tuan-tuan. Bila buka saja pintu bilik ketika itu tuan-tuan, dalam kitab menyebutkan, bertentanglah di antara Abdul Muttalib tadi tuan-tuan dengan bekas besi yang menutup tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bekas besi tadi tuan-tuan pecah, terbelah dua tuan-tuan, kerana terlalu kuatnya cahaya yang datang daripada tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pecah tuan-tuan bekas besi tu. Lalu bila tika mana bekas besi tadi pecah saja tuan-tuan, ketika itu bertentang matalah di antara mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mata Abdul Muttalib.
Waktu tu Abdul Muttalib keluar, tuan-tuan, tak semena-mena dia kata apa? Aku tak pernah rasakan apa yang kurasa kini sebelum ini. Tidak pernah kurasakan kini sebagaimana sebelum. Tak pernah kurasa. Apa dia rasa? Aku rasa sayang sangat pada anak ini dan kurasakan anak ini sangat-sangat sayangkan aku. Sebabnya tuan-tuan, dalam kitab tafsir menyebutkan sifat itu, kelebihan itu hanya Allah berikan kepada dua manusia. Dua manusia saja. Yang pertama, Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa tengok dia rasa sayang sangat, dan siapa yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, dia akan merasa Nabi itu sayang sangat pada dia. Dan sifat itu Allah Ta'ala berikan juga kelebihan yang kedua, iaitu kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Itu sebab bila tika mana Asiah tengok Nabi Allah Musa, kata-kata yang sama juga tuan-tuan diutarakan oleh oleh Asiah bila tika mana menatap wajah Nabi Allah Musa alaihissalam. Ku rasa sayang dan perasaan ini tidak pernah ku alami sebelum ini, dia kata. Bila tengok rasa sayang sangat, dan ku rasa anak ni sangat-sangat sayang pada. Ni tuan-tuan. Jadi ketika terturun Abdul Talib, dia duduk saja tuan-tuan di pangku. Bila di pangku tuan-tuan, dalam kitab bersanji sebut lagi tuan-tuan, Allah tidurkan Abdul Muttalib. Kerana rasa teruja sangat, awal pagi ketika tu dia tidur. Tidur atas riba tu. Ribakan Rasulullah tidur. Dan ketika itulah Allah datangkan Jibril alaihissalam, angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bawa ke langit 7 lapis langit tuan-tuan. Naik 7 lapis langit, setiap langit diperlihatkan kepada setiap makhluk yang duduk di 7 lapis langit. Daripada satu langit ke satu langit, daripada satu langit ke satu langit, tuan-tuan, diperlihatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selesai di langit pula, Jibril bawa pula tuan ke bumi tuan-tuan, dan bawa pusing setiap tanah yang ada di bumi ni tuan-tuan, diperlihatkan kepada seluruh makhluk yang ada di atas muka bumi. Yang waktu tu tuan-tuan, binatang-binatang bersorak-sorak dengan bahasa-bahasa mereka tuan-tuan. Angin bersorak-sorak, pokok-pokok bersorak-sorak tuan-tuan, menyatakan rasa kegaguman dan rasa cinta mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan. Sehinggalah selesai dibawa pusing tadi tuan-tuan, balik-balik semula menemui Abdul Muttalib dalam keadaan ditidurkan tadi tuan-tuan, diletakkan pula di pangkunya semula. Bila letak pangku, dia pun terjaga balik. Bila terjaga balik tadi tuan-tuan, dia pun bangun, bangkit dan minta izin pada Aminah bahawa dia nak bawa Rasulullah SAW untuk sambung semula tawaf tadi. Itu sebab tawaf tuan-tuan, kalau kita batal, kita boleh ambil wuduk, balik, sambung balik. Jadi Abdul Muttalib tuan-tuan balik, bawa Rasulullah SAW pergi sambung balik tawaf, pusing tawaf tadi. Kerana apa tuan-tuan? Pertamanya menyelesaikan tawaf, dan yang keduanya rasa gembira atas kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila dia pusing-pusing tadi selesai tawaf tuan-tuan, waktu itu terus naik ke atas Kaabah, masuk mula Kaabah, dan ketika itulah dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa Abdul Muttalib minta Allah jadikan anak ini semulia-mulia manusia, semulia-mulia makhluk, dan dijadikan kepujian sebesar-besar kepujian ke atas anak ini. Itu di antara doa Abdul Muttalib kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selesai saja berdoa tuan-tuan, dia pun balik semula ke rumah. Balik ke rumah tuan-tuan, serah balik kepada Aminah ketika itu tuan-tuan. Jadi cerita kelahiran Nabi ni tuan-tuan, geger bising satu Makkah. Lahir anak pelik. Lahir anak pelik. Dan akhirnya tuan-tuan, ramai orang datang tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang perempuan. Sampai beratur tuan-tuan nak pergi tengok anak pelik ni. Lahir dalam keadaan keluar cahaya tu, memang perkara tersebut berlaku ke atas Nabi SAW daripada awal lahir saja dah pelik dah tuan-tuan. Sebabnya tuan-tuan, kalau kita lihat di antaranya tuan-tuan, waktu mereka datang Nabi menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, tengok Nabi tu, nak tengok Nabi tu tuan-tuan, di antaranya iaitu 3 orang anak dara daripada Bani Sulaim. Dia datang nak tengok. Jadi bila dia duduk saja tuan-tuan, Aminah pun serah pada mereka. 3 orang anak dara yang daripada Bani Sulaim tu tuan-tuan datang, dia duduk. Lalu Aminah serah pada dia. Bila serah pada dia tuan-tuan, Aminah minta supaya 3 orang dara tadi susukan Nabi SAW. Kejut tuan-tuan. Mana boleh kami susukan? Kami belum kahwin lagi, dia kata. Kami tak boleh nak susukan, kami belum kahwin. Aminah kata, susukanlah. Dia kata. Susukan.
Jadi mereka yang pertama tu tuan-tuan, dia buka selak tudung dia, selak jubahnya tu tuan-tuan, pakaian tadi dia susu keluar tuan-tuan, keju sebanyak-banyak susu lah. Kemudian diserah pula yang kedua, susukan lagi. Tu sebabnya tuan-tuan, di antara ibu susuan Nabi SAW ada 10 orang. Di antaranya 3 wanita anak dara yang datang daripada Bani Sulaim. Kemudian tuan-tuan, di antara mereka yang datang tengok Nabi SAW lagi tuan-tuan, iaitu seorang wanita, seorang anak dara yang berusia 17 tahun. Dia datang tuan-tuan, dia nak tengok tu tuan-tuan. Aminah serah pada dia pun ribakan. Bila dia ribakan tadi tuan-tuan, dia tengok Rasulullah tu, dia doa. Dia doa pada Allah. Ya Allah, jadikanlah anak ini hidup bersamaku sehingga aku mati. Ya Allah, jadikan anak ni teman hidup aku sehingga sampai aku mati. Sampailah selesai peristiwa tadi tuan-tuan. Tuan-tuan tahu siapa tu? Siapa wanita tu tuan-tuan? Wanita tu adalah Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Cuba bayangkan tuan-tuan, betapa agungnya perjalanan Rasulullah SAW sampai tahap lahirnya Nabi itu pun tuan-tuan, Allah datangkan dari awal lagi Sayyidina Khadijah digerakkan tuan-tuan untuk melihat Nabi SAW. Dan doa itu tuan-tuan, kalau Allah Ta'ala tak terbitkan daripada hati naluri Khadijah, maka takkan terbit tuan-tuan. Tapi Allah nak gambarkan manusia ini manusia agung, makhluk-makhluk agung, dan kau akan duduk bantu dia, duduk menemani dia sampai akhir hayat. Allah Ta'ala terbitkan dalam hati Sayyidina Khadijah, minta doa pada Allah, wahai Allah, jadikan anak ini peneman hidupku sehingga aku mati. Padahal tuan-tuan, waktu tu usia Sayyidina Khadijah baru 17 tahun tuan. Baru 17 tahun. Sehingga sampaikan diceritakan semula oleh Sayyidina Khadijah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah tuan-tuan, peristiwa demi peristiwa yang pelik-pelik dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya tuan-tuan, disusukan wanita pertama yang disusukan, wanita pertama yang menyusukan Nabi SAW, bonda sendiri, iaitu Sayyidatina Aminah. Kemudian diikuti bonda yang kedua yang disusukan, yang menyusukan Nabi SAW, iaitu Suwaibah. Dalam masa 10 hari itu tuan-tuan, mak Nabi, ada riwayat kata 3 hari, ada riwayat kata 9 hari. Kemudian tak lebih daripada itu terus diserahkan kepada Suwaibah untuk susukan Nabi SAW. Selepas daripada Suwaibah tadi itulah baru diserahkan Nabi SAW kepada ibu susuan Nabi yang sangat kita kenali, iaitu Halimatus Sa'diyah. Itu tuan-tuan, sampailah Rasulullah membesar di Bani Sa'ad tadi tuan-tuan selama 4 tahun. Itu pendekkan cerita tuan-tuan. Itulah bagaimana hebatnya perjalanan kelahiran Nabi SAW yang Allah gambarkan makhluk agung, bukan manusia agung, makhluk agung tuan-tuan. Allah datangkan dan kita rasa berbangga sangat kerana kita dapat menjadi umat kepada makhluk agung. Cuba bayangkan tuan-tuan, hadis sahih yang diriwayatkan, yang ditakhrijkan sendiri oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari kata apa tuan-tuan? Ibnu Abbas, Abbas tuan-tuan, bapa saudara Nabi SAW, pernah menceritakan bahawa dia pernah mimpi bertemu dengan Abu Lahab. Dia mimpi bertemu dengan Abu Lahab tuan-tuan, ketika tu Abu Lahab dah meninggal dunia. Abbas dimimpi jumpa Abu Lahab, dia tanya, wahai Abu Lahab, macam mana keadaan kau Abu Lahab? Lalu Abu Lahab kata, macam inilah, dia kata, keadaan aku dalam keadaan diseksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam keadaan diseksa. Tapi dia kata, setiap hari Isnin malam, dia kata, Allah bebaskan aku daripada siksaan. Dan Allah datangkan pada hari Isnin, setiap hari Isnin akan lahirlah air daripada 2 lengan ibu jari dan telunjukku. Akan lahir, akan keluar air daripada celah lengan, celah ibu jari dan telunjukku. Untuk apa? Untuk dijadikan minuman bagi aku di dalam neraka. Abbas tanya,
Abbas bertanya, wahai Abu Lahab, kenapa? Apa yang kau lakukan sampaikan Allah SWT berikan kelebihan kepada engkau sedemikian rupa? Lalu ketika tu Abu Lahab kata, disebabkan aku terlalu seronok dan gembiranya lahir Muhammad, sehingga sampai ku merdekakan Suwaibah. Atas dasar sebab terlalu seronoknya lahirnya Muhammad, aku merdekakan Suwaibah. Lalu Allah berikan satu kelebihan kepadaku, walaupun aku penghuni neraka, tetapi setiap hari Isnin Allah berikan aku pelepasan daripada azab, dan Allah terbitkan air daripada celah ibu jari dan telunjukku untuk dijadikan minuman aku di dalam neraka. Cuba bayangkan tuan-tuan, kalau Abu Lahab ahli neraka tu pun tuan-tuan, Allah berikan kelebihan sedemikian disebabkan dia menyambut kelahiran Nabi SAW. Ini apatah lagi kita orang yang beriman, dan lagi-lagi pula umat Nabi besar Muhammad SAW. Itu sebabnya tuan-tuan, wajib ke atas kita untuk berusaha macam mana nak melahirkan rasa cinta dalam diri kita kepada Nabi SAW. Mana mungkin boleh kita cintakan Allah kalau tak kita cintakan kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebabnya salah satu untuk melahirkan ataupun menumbuhkan rasa cinta dalam diri kita ialah menanamkan rasa ingat kepada Nabi, dan senantiasa membasahi hati dan juga lidah kita dengan berselawat ke atas Nabi SAW. Semoga kita termasuk di kalangan umat Nabi SAW yang mendapat syafaat Nabi, yang mendapat cinta Nabi, yang mendapat duduk bersama Nabi, yang dapat bersama dengan Nabi besok di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala, dan duduk di payung rahmat, kasih sayang dan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah tuan-tuan sikit sebanyak yang dapat kita kongsi bersama pada malam ni. Banyak-banyak kita berdoa pada Allah SWT supaya Allah letakkan dalam hati kita, perasaan kita, rasa cinta dalam diri kita kepada Allah, dan rasa cinta dalam diri kita kepada Nabi SAW, dan sentiasa minta doa pada Allah supaya Allah bangkitkan kita besok di akhirat bersama dengan Nabi SAW. Kalau katalah masuk syurga dengan izin Allah, masuk syurga bersama dengan Nabi SAW. Tuan-tuan, Sayyidina Ja'far dia mati syahid. Sayyidina Ja'far pergi perang tuan-tuan, dia mati syahid di tengah peperangan. Lalu Allah perintah malaikat ambil Sayyidina Ja'far, bawa masuk syurga. Ketika peperangan tu tuan-tuan, Sayyidina Ja'far dalam keadaan berpuasa. Sayyidina Ja'far ketika tu tuan-tuan dalam keadaan puasa. Jadi waktu berbuka tu tuan-tuan, Allah nak raikan Sayyidina Ja'far ni tuan-tuan, sepupu Nabi SAW ni, supaya dia dapat berbuka dalam syurga Allah SWT. Jadi bila dia masuk saja syurga tuan-tuan, dia tanya, mana Muhammad? Mana Muhammad, dia tanya. Lalu ketika tu Allah menjawab, Muhammad belum lagi masuk ke dalam syurga, masih lagi di dunia. Dia kata apa tuan-tuan? Minta kembalikan aku semula ke dunia supaya aku dapat bersama dengan Muhammad. Tidak ada nilainya syurga kalau tidak dapat bersamanya dengan Muhammad. Allahu Akbar. Betapa tingginya rasa cinta para sahabat terhadap Nabi SAW. Sebabnya tuan-tuan minta doa sangat-sangat pada Allah supaya Allah letakkan rasa cinta dalam diri kita kepada Allah, dan rasa cinta dalam diri kita kepada Nabi SAW. Kalau syurga pun tak ada nilai kalau tak ada Nabi tuan-tuan, apatah ertinya dunia tuan-tuan. Wallahu ta'ala alam. Yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu tunjuk kelemahan saya. Mohon maaf di atas segala salah kata, salah bicara. Mohon maaf di atas segala-galanya. InsyaAllah kita tanggung majlis dengan tasbih kafarat dan salawat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.